Nabi sebutkan tiga suasana. Kalau tuan-tuan nak tengok hadis ni, dalam kitab-kitab hadis dia sebut fitnatul ahlas wasarra waduhaima. Tiga fitnah ni, kemuncak kepada fitnah ini berlaku pada hari kemunculan Dajjal. Subhanallah. Tuan, hadis ni jarang dihuraikan. Jarang dihuraikan hadis ni. Saya sebut malam ni. Tuan-tuan tengok Nabi sebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku tiga jenis fitnah ni. Kemuncak kepada tiga jenis fitnah ini, kemuncak dia ialah hari itu muncul Dajjal. Kemuncak fitnah ni, apa dia? Yang pertama dia start dengan ahlas. Yang kedua sarra, kemudian dia berakhir dengan fitnah ad-duhaima. Satu hari Nabi sebut tentang fitnah, akan berlaku fitnah ni, sekian. Kemudian Nabi sebut tiga nama fitnah ini. Yang pertama kata Rasulullah ahlas. Ahlas ni kata ganda, dia daripada perkataan hilsun. Hilsun ni bermaksud pelapik yang diletakkan oleh penunggang kuda di negara Arab di bawah pelana kuda tu. Kan ada pelana tu, hak tempat kita boleh letak kaki kat bawah, lepas tu dia ada macam tempat duduk tu. Bukan yang tu. Bawah pada tu ada selapis lagi, Arab akan letak hilsun. Fitnah ni, yang pertama akan berlaku fitnah nama fitnah hilsun ini, fitnah ahlas ini. Nabi sebutkan dengan pelapik yang takkan dibuang oleh penunggang kuda. Kenapa? Kata para ulama, kerana fitnah ini bila dia mula berlaku kepada umat Nabi Muhammad, fitnah ini tak berhenti. Fitnah ini bila berlaku kepada umat Nabi Muhammad, fitnah ini tak berhenti. Benda apa tu? Tuan-tuan tengok Nabi sebut rahsia. Harabun wa harabun. Fitnah ahlas ini, tuan-tuan, saya peringat balik tiga step fitnah ni. Step yang ketiga, kemuncak dia nama fitnah duhaima. Step kemuncak fitnah yang ketiga ini, Dajjal keluar hari itu juga. Okey, kita sebut yang pertama tadi, ahlas tadi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ahlas itu apa? Nabi pun sebut dua perkataan, harabun wa harabun. Satu harabun, yang kedua harabun. Iaitu kata Rasulullah SAW, harabun wa harabun ini iaitu tiga benda akan berlaku di keliling kamu ketika itu: kehilangan harta, kehilangan nyawa, dan juga kehilangan ahli keluarga. Harta, nyawa, ahli keluarga disebabkan banyaknya berlaku peperangan di antara satu sama lain. Perang Islam dengan Islam ke, perang bukan Islam dengan Islam ke, tak kisahlah, perang. Bila kamu hidup satu zaman, kamu akan tengok pada zaman itu, tuan-tuan, zaman itu susah untuk melakukan ibadah. Ni yang saya sebut awal atas ni. Pasal apa zaman tu orang beriman sendiri susah, walaupun nak baca satu muka surat Quran, orang beriman sendiri susah. Ketika tu nak semayang 2 rakaat sunat, orang beriman sendiri susah, walaupun nak sedekah sehari 1 dirham ataupun sehari RM1. Pasal apa? Kerana ketika mana fitnah ahlas itu mula berlaku, banyaknya berlaku peperangan, maka manusia ketika itu akan banyak kehilangan harta, akan banyak kehilangan nyawa, akan banyak kehilangan ahli keluarga.
Ni 2018 ni berlaku ke tak lagi hak Nabi sebut ahlas ni? Ulama kata tak lagi. Tapi mini dia berlaku tak? Sudah berlaku. Muqaddimah kepada ahlas ni dah berlaku ke belum? Sudah berlaku. Tengoklah di berbelas-belas negara umat Islam. Berlaku kehilangan harta, berlaku kehilangan keluarga, berlaku kehilangan nyawa. Tengok perang di Iraq, tengok perang di Syria, tengok perang di Yaman, tengok perang di Libya, tengok perang di tuan-tuan, negara-negara umat Islam. Allah tunjuk siap-siap. Sebelum nak berlaku hak betul-betul ni, sehinggakan kalian tak dan dah waktu tu nak buka Quran, sehinggakan hampa waktu tu tak boleh dan tak mampu untuk sedekah walaupun RM1. Badiru bil a'mal. Pulun buat amal sekarang. Badiru bil a'mal. Tuan-tuan, yang suruh pulun ni Rasulullah. Dan zaman yang disebutkan oleh Rasulullah itu sangat hampir dengan zaman kita pada malam ini. Sekalipun ahlas itu kata para ulama belum berlaku pada zaman yang ni. Ulama hak 2016, 2017 yang masih hidup ni dia kata belum. Tetapi kata para ulama-ulama ni yang pakar tentang hadis akhir zaman ni, tapi kata para ulama muqaddimah kepada ahlas ini sudah pun berlaku dan Allah dah tunjuk. Tengok, kita dah tengok dengan depan mata kita. No? Hampir tiap-tiap tahun tuan-tuan akan tengok negara umat Islam, tuan-tuan, daripada krisis Mesir sampailah ke Algeria, Jazair, sampailah krisis Libya, sampai ke krisis Yaman, dan yang terakhir masih belum berakhir, krisis di Syria. Tuan-tuan tak perasan ke? Tuan-tuan tak perasan ke ni daripada Mesir sampai ke Jazair, Libya, Yaman, Iraq, apa semua ni, sampai 2018 hari ni hampir 7 juta orang Syria berada di luar Syria. 7 juta. Tuan-tuan, 7 juta banyak ke sikit? Subhanallah. Nabi kata apa? Ketika itu akan banyak berlaku peperangan, kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan ahli keluarga. Sebiji Nabi sebut ni. Tuan-tuan, penduduk Syria hari ni, ini sejak daripada berapa puluh tahun sampailah tahun hari ni, Allah duk tunjuk satu persatu berlaku ni kepada umat Islam sebagai membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah untuk saya dan kita semua tengok. Tengok dengan mata hati kita, tengok dengan mata kasar kita, tengok dengan ilmu, tengok dengan iman. Kita pun nampak subhanallah, Allah tunjuk satu-satu. Di Syria kehilangan dah ahli keluarga, tuan-tuan. Syria. Saya ada guru Syria seorang. Kan? Hancur, bangunan hancur. 14 buah negeri ada dalam Syria, macam kita juga lebih kurang 14 buah negeri. Dimashq, Deir ez-Zur, Hama, Homs, Halab, Hasaka. 14 buah negeri tu ataupun 13 buah negeri. Semuanya hancur. Kecuali satu sahaja, iaitu ibu negara sahaja. Apa yang Nabi sebut kehilangan ahli keluarga, kehilangan harta dan kehilangan nyawa, berlaku perkara itu. Hak mini itu berlaku. Dia mai yang ahlas betul-betul, tuan-tuan, waktu tu solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib, selepas maghrib pun tak dan. Itu kaitan dia dan faedah dia bila kita bincang tentang hadis-hadis tentang akhir zaman ni. Badiru bil a'mal. Ahlas. Kemudian habiskah fitnah ahlas ni? Tak habis. Ketika berlaku fitnah ahlas tu, tuan-tuan, satu poin lagi saya sebut, waktu berlaku fitnah ahlas itu, kemuncak fitnah ahlas akan berlaku pengambilan harta. Kehilangan harta sehinggalah la yabqa syai'un min malihi, sehinggalah tidak berbaki sedikit pun daripada harta mereka. Tuan-tuan, kemuncak fitnah ahlas tak berlaku lagi. Nanti bila mula ahlas, kemuncak ahlas sebelum masuk fitnah yang kedua nama sarra,
kemuncak ahlas ialah sampai dalam rumah kita, kebanyakan kita, harta yang ada dalam rumah, orang ambil, orang curi, orang musnahkan. Nabi kata, hatta la yabqa syai', tak tertinggal sedikit pun. Tuan-tuan, perang di Libya, perang di Yaman, perang di Iraq, perang di Syria, yang duk roboh rumah apa semua tu, tinggal apa kat mereka? Sebiji macam hak Nabi sebut, tak tinggal apa, tak ada apa, habis terus. Tuan-tuan, 7 juta keluar. Di Turki saja ada 3 juta orang Malaysia, di Malaysia pula dah. Di Turki saja ada 3 juta orang Syria. 3 juta Turki sahaja. Tak ada apa dah tuan-tuan. Ladang ke, kereta ke, TV ke, bangunan rumah ke, kosong terus. Yang renung suasana yang dihadapi oleh umat Islam hari ini, dengan mata ilmu, dengan mata iman, dia akan tengok sebiji hak macam Nabi sebut. Dia tengok, subhanallah, muqaddimah dia duk berlaku, Allah tunjuk dah. Tuan-tuan, dan ke nak buat ibadat? Kalau kita ni bawa selai sepinggang, dukung anak saja, tidur negara orang, waktu tu habis. Nabi kata fitnah ahlas berhenti, dia akan mula dengan fitnah baru nombor 2, nama dia fitnah sarra'.